Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dapat berjumpa pada hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan topik kita pada hari ini, iaitu dengan bidang jawi tentang kedudukan huruf hamzah. Okey, hari ini kita akan mengupas topik kedudukan huruf hamzah dalam buku teks kamu, buku teks kamu muka surat 59 hingga 61 insya-Allah. Okey, sebelum tu kita sama-sama baca surah Al-Fatihah bagi kita mulakan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Hari ini kita akan sambung topik kita Ustazah Nur Hidayah binti Muhammad Nur. Okey, akan mengupas tajuk ini. Okey, apa yang Ustazah nak pada standard pembelajaran kamu dapat mengenal kedudukan huruf hamzah dalam perkataan dengan betul. 7.1.2 kamu dapat membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul. Okey, kedudukan hamzah. Kedudukan huruf hamzah ada 5. Okey, yang pertama, kedudukan hamzah di atas huruf alif. Contoh seutas. Kedua, kedudukan hamzah di bawah huruf alif. Contoh Islam. Ketiga, kedudukan huruf hamzah 3/4 daripada garisan. Contoh bacaan. Yang keempat, kedudukan hamzah setara dengan garisan. Dan yang kelima, kedudukan hamzah yang ada rumah, iaitu berumah. Contoh malaikat. Okey, kita tengok kedudukan hamzah yang pertama, iaitu kedudukan hamzah di atas huruf alif. Okey, hamzah di atas huruf alif. Okey, ni ya. Kita dah bulatkan. Okey. Ada 3 kata dasar. Ada 3 imbuhan awalan ni. Kalau perkataan kata dasar didahului oleh imbuhan awalan di, se dan ke, maka kita kena tambah huruf alif. Contohnya atas. Kata asalnya adalah atas. Apabila dia didahului oleh huruf di, imbuhan di, maka kita kena tambah hamzah di atasnya. Jadi di atas, di alih. Okey. Kalau kita tak letakkan hamzah di atasnya, dia akan jadi datas, dalih. Sedangkan kata asalnya, kata dasarnya adalah atas. Jadi bila di atas, maka bila di atas, maka di atas kita kena letakkan hamzah di atasnya. Kalau tak letak hamzah, dia tak jadi di atas, jadi di atas. Okey, kata dasar didahului oleh imbuhan awalan se. Contohnya utas. Bila diawali oleh se, jadi seutas. Maka untuk menunjukkan se tu, seutas, kita kena tambah hamzah di atasnya. Seutas, seikat. Okey. Kemudian tengok pula kata dasar yang didahului oleh imbuhan awalan ke. Contohnya ke arah, keempat. Okey, banyak lagi contoh yang kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 59 tu ya. Okey, tengok muka surat 59 tu. Diurus, dialih, seorang, seikat, ke arah, keempat. Okey, boleh rujuk buku teks kamu. Okey, itu adalah hamzah di atas huruf alif. Dah ada imbuhan awalan se, di dan ke. Okey, contoh. Kamu tengok lagi contoh se. Seulas. Nampak? Ulas. Nak jadi bila ditambah imbuhan awal se, kena letak hamzah di atas alif. Ke atas, di atas, diutus, keempat dan seikat. Okey. Itu untuk imbuhan awalan se, ke dan di. Okey. Untuk seterusnya adalah huruf hamzah di bawah. Okey. Bila masa hamzah ini berada di bawah huruf alif? Okey. Hamzah berada di bawah huruf alif pada 3 keadaan.
Yang pertama pada kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Ni, daripada bahasa Arab. Kata dasar tu, okey, dia memang daripada bahasa Arab. Contohnya Islam. Islam ni memang perkataan bahasa Arab. Maka kita ambil sebiji-sebiji, hamzahnya di bawah huruf alif. Islam. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan huruf I tunggal. I tunggal ni maksudnya apa? Contohnya email. Okey apa? I dagang. Okey. I yang di sinilah yang kita katakan I tunggal. Okey, bila I tunggal maka hamzahnya berada di bawah huruf alif. Okey, faham? Okey, yang ketiga pada kata sapaan. Sapaan contohnya kamu nak ke mana? Okey, kata sapaan tu hamzahnya mesti berada di bawah huruf alif. Okey, ingat hamzah di bawah huruf alif 3 keadaan: bahasa Arab, kata dasar bahasa Arab, I tunggal dan juga kata sapaan. Okey, seterusnya hamzah daripada 3/4 daripada garisan. Apa maksud 3/4? Okey, ini 3/4. Okey, ini garisan yang bawah. Okey, kita tengok dia 3/4 di atas. Okey. Okey, bila hamzah ini perlu ditulis 3/4. Okey, hamzah 3/4 ini pun pada ada 3 tempat. Yang pertama pada perkataan berimbuhan an dan juga i. Perkataan berimbuhan an dan i. Contohnya bacaan. Okey, tengok imbuhan dia. An kan? Okey, lagi tajaan. Lagi dugaan. Perbezaan. Okey. Kemudian pada imbuhan i, hargai, melalui. Okey, itu pada perkataan imbuhan an dan i. Yang kedua pada kata nama khas iaitu ong dan juga eng. Okey, kata nama khas ini hanya pada 2 nama ini sahaja. Ong, contoh ong Bangkok. Okey, contoh eng neng ke. Okey, apa itu? Nama-nama ini adalah nama orang Cina kan. Khusus untuk nak 2 nama orang Cina ini, maka hamzahnya berada di 3/4 daripada garisan. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga. Apabila kata dasarnya terdiri daripada suku kata gabungan ai, au atau ui. Au atau ui. Contohnya pipe. Okey, kita tengok pipe. Pipe, okey, kita tengok bila kita eja bahasa Melayu ada ai ni kan. Bila ai ini jadi hamzahnya 3/4. Contoh lagi buih. Buih ni ada ui kan? Okey, ui ni maksudnya 3/4. Contoh lagi laut. Au kan? Okey, au ini maka kita kena hamzah 3/4. Kemudian duit. Okey, duit. Ui. Okey, duit ui. Maka kena 3/4 sebab ui. Ingat. Okey, hamzah 3/4 pada 3 keadaan: imbuhan an, ai, kata nama khas ong, eng dan juga pada kata dasar yang punya suku kata gabungan ai, au atau ui. Okey. Hamzah yang setara. Hamzah setara tu maksudnya macam mana pula? Hamzah setara tu dia sama dengan garisan. Okey, tengok ni. Dia berada di atas garisan. Okey, apabila kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Kata dasar tu berasal daripada bahasa Arab. Okey, bila kata dasar tu berasal daripada bahasa Arab, maka kita kekalkan dia dan juga hamzah dia tu diletakkan di atas garisan. Contohnya Al-Quran, wudu, ulama, doa, anbiya, Aisyah, ikhfa, hukama. Okey, hamzah dia betul-betul berada di atas garisan. Dan hamzah yang berada di atas garisan ni lebih besar daripada hamzah yang lain seperti 3/4,
Hamzah di atas, hamzah di bawah, hamzah di atas garisan ni lebih besar ya. Okey, kemudian yang kelima, hamzah yang berumah, iaitu dia ada rumah dia sendiri. Okey, pada kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Okey, memang daripada bahasa Arab ya. Malaikat, Jibril, Israel, masalah. Okey ya. Ya. Kemudian masalah, Mikail, Tahniyah, Aisyah, Faraid. Okey, itu contoh-contoh perkataan ya. Ya. Itu contoh-contoh perkataan yang daripada bahasa Arab yang mana kita kekalkan dan kemudian dia memang ada rumah. Okey. Contohnya ni, malaikat, iaitu rumah yang hamzah dia huruf sebelumnya tak boleh bersambung. Ini tahniyah. Kenapa rumah dia macam ni? Sebab dia boleh bersambung dengan huruf ya kan. Okey, Aisyah ni tak boleh sambung. Okey, masalah. Kenapa dia macam ni? Sebab okey, hamzah ni boleh bersambung dengan sin. Okey, itu kedudukan yang kelima. Okey, begitulah lima lagi. Lima kedudukan huruf hamzah. Iaitu yang pertama tadi, hamzah yang apa? Hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif, hamzah 3/4, hamzah setara dan hamzah yang berumah. Okey, Ustazah nak kamu hadam betul-betul, fahami betul-betul apakah kedudukan hamzah yang sebenar. Kemudian sila jawab latihan yang Ustazah sediakan insya-Allah. Okey, lihat dalam buku aktiviti muka surat 25 dalam modul aktiviti mesra. Okey, muka surat 25. Okey, kamu boleh tengok, Ustazah tunjuk sikit. Contohnya jauh tadi. Okey, jauh. Okey, kamu tengok jauh ni. Jauh. Okey, apakah kedudukan hamzah dia? Kedudukan hamzahnya, okey, kalau kita tengok ejaan dia jauh, au kan? Bila ada au maka 3/4. Ini lain. Okey, lain. Ai kan? Maka kedudukannya okey 3/4. Islam. Okey, Islam macam tadi, dia pada bahasa Arab Islam. Ini hamzah berumah. Okey. Boleh siapkan latihan, kemudian boleh snap dan hantar kepada Ustazah dalam GC. Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Jumpa lagi insya-Allah. Ila liqa, ma'assalamah. Semoga kita belajar hari ini akan menjadi amalan kita dalam penulisan hamzah yang betul. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.